Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita mulakan majlis perkongsian ilmu, marilah sama-sama kita mulakan dengan bacaan Ummul Kitab Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد. Yang saya hormati tuan-tuan imam, tuan-tuan Bilal, barisan AJK Surau Murfalah Seri Setulang, tuan-tuan guru, tuan-tuan haji, tuan-tuan adik-adik, anak-anak yang saya hormati sekalian. Alhamdulillah, bersyukur kita kehadrat Allah Subhanahu wa taala kerana kita sama-sama dapat berkumpul dalam rumah Allah ini sementara kita menantikan masuknya waktu Jumaat, iaitu dalam sebuah majlis ilmu. Tuan-tuan hadirin hadirat sekalian Allah, daripada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ada menyatakan siapa yang menuju ke majlis ilmu, maka Allah akan menganugerahkannya jalan-jalan menuju ke syurga. Hari ini tuan-tuan hadirin hadirat sekalian Allah, kita dah datang awal untuk mendengar sedikit perkongsian dalam majlis ilmu, maka kita telah datang ke syurga. Hashtag pergi syurga balik hari. Belum lagi pergi syurga duduk kekal selamanya, tetapi kita telah menuju ke jalan-jalan menuju ke syurga tuan-tuan. Dan kata Nabi Muhammad SAW, siapa yang duduk pula dalam majlis ilmu, maka ketika itu para malaikat yang amat banyak, ramai sekali, pada hari Jumaat ini para malaikat akan diutuskan oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk turun ke muka bumi untuk mencatat nama-nama orang yang datang solat Jumaat dan mengerjakan ibadahnya. Dan ketika itu nama-nama kalian semua ini akan dihantar oleh para malaikat untuk dipersembahkan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Untuk apa tuan-tuan? Ketika itu kita mendapat anugerah daripada Allah yang amat besar, pengampunan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Dari mana pengampunan itu Allah berikan kepada orang yang duduk dalam majlis ilmu. Dan ketika itu Allah pelihara diri kita ini daripada melakukan kejahatan daripada Jumaat yang ini, sekarang ini, sehinggalah Jumaat yang akan datang. Allah pelihara keadaan kita, Allah pelihara diri kita, Allah pelihara hati kita. Untungnya kita ketika itu apabila datang ke majlis ilmu, lebih-lebih lagi pada hari Jumaat. Tuan-tuan hadirin hadirat sekalian Allah, kita dah masuk dalam bulan Rajab. Apa ini bulan Rajab? Bulan Rajab ini yang diisytiharkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam merupakan bulan Allah. Dan bulan Rajab ini merupakan bulan-bulan yang termasuk dalam bulan-bulan haram, bulan-bulan yang dilarang untuk melakukan kejahatan-kejahatan. Dan dalam bulan Rajab ini, apabila disebut bulan Allah, maka banyak-banyaklah kita berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Mudah-mudahan Allah menerima doa-doa yang kita pohonkan, kerana ini adalah bulan Allah. Kalau bulan Sya'ban adalah bulan Nabi. Nabi cakap Rajab adalah bulan Allah, Sya'ban adalah bulanku, dan Ramadan adalah bulan umat-umatku. Di sini kita mengambil
kepada peluang yang baik agar di dalam bulan-bulan yang penting ini kita lebih beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala, dan perbanyakkan ibadah itu agar kita mendapat rahmat daripada Allah Subhanahu Wa Taala di dunia dan di akhirat. Tuan-tuan hadirin hadirat yang kasih Allah, sedikit saya nak berkongsikan pada tuan-tuan berkenaan tentang bulan kelebihan dalam bulan Rajab, yang mana kadang-kadang kita tidak mengetahui apa kelebihan-kelebihan yang boleh kita dapatkan dalam bulan Rajab. Kita sebut ini bulan Allah, tapi bulan Allah ini bulan apa? Apa kelebihan? Dan di dalam bulan Rajab ini berlakunya peristiwa Isra dan Mi'raj. Berlakunya pada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang mana sebenarnya peristiwa ini lebih menunjukkan tanda-tanda keimanan kita kepada Allah SWT. Sama ada kita nak percaya ataupun tidak peristiwa itu, Allah melihat keimanan kita ketika itu. Kalau logik akal, kalau kita gunakan logik akal sepenuhnya, tidak menggunakan keimanan kita ketika itu, maka kita tidak mempercayai terhadap peristiwa Isra dan Mi'raj. Kerana berlakunya peristiwa Isra dan Mi'raj ketika itu adalah di luar pemikiran kita, di luar kotak akal kita. Boleh ke Nabi naik ke langit dalam keadaan masa yang sedikit pada waktu malam sehingga sebelum subuh berlakunya? Kalau nak ikutkan perjalanan Nabi daripada Mekah Al-Mukarramah sehingga ke Masjidil Aqsa, satu perjalanan yang amat jauh. Perjalanan yang amat jauh, kalau menggunakan unta berapa hari baru sampai. Ini kan dikatakan Nabi ini naik burak. Burak ini apa tuan-tuan? Burak ini adalah seekor binatang yang menyerupai seperti kuda, tetapi kurang besarnya daripada kuda dan besar daripada keledai, yang mempunyai sayap yang diberi nama burak. Binatang ini diciptakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk membawa baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk berjumpa dengan Allah. Allah telah memerintahkan, memberitahu kepada malaikat Jibril alaihi salam bahawa aku perintahkan Nabi untuk berjumpa dengan aku. Ketika itu Nabi mendapat perintah secara terus menerus daripada Allah Subhanahu Wa Taala, iaitu berkenaan tentang solat, yang hari ini kita lakukan sama-sama tuan-tuan, kerana ini adalah ibadah Allah. Biasanya Nabi akan menerima wahyu daripada Allah melalui malaikat Jibril alaihissalam, tetapi satu saja perintah yang diterima oleh Nabi ketika itu secara terus menerus adalah berkenaan tentang solat di dalam peristiwa Isra dan Mi'raj. Baik tuan-tuan hadirin hadirat kasih Allah, kita tengok bagaimana yang dikatakan dalam bulan Rajab ini keistimewaan. Kalau satu hari kita berpuasa dalam bulan Rajab, maka ketika itu kita mendapat syurga yang tertinggi. Kita mendapat syurga yang tertinggi, iaitu syurga Firdaus. Puasa kita yang dilipat gandakan ketika itu dalam keadaan kesempurnaan. Sebab itu tuan-tuan hadirin hadirat insya-Allah, puasa ni kita boleh mengejar kepada hari-hari yang mustajab, puasa yang kita boleh kejar dalam hari-hari yang dilipat gandakan oleh Allah. Tetapi nak melaksanakan kesempurnaan ibadah itu bukan suatu perkara yang senang. Ibadah ini kita boleh lakukan apabila sebelum terbit matahari kita dah niat, sehinggalah terbenam matahari kita berbuka puasa. Tetapi di dalam pelaksanaan seharian yang kita lakukan ibadah itu, bagaimana kita nak jaga 7 anggota tubuh kita, bagaimana kita nak menjaga akhlak kita, bagaimana kita nak menjaga semua anggota tubuh badan kita dalam penyempurnaan ibadah puasa. Susah nak dapatkan satu ibadah yang penuh kesempurnaan. Jika kesempurnaan itu telah kita dapati, kita kecapi ketika itu, maka Allah akan memberikan rahmatnya, seperti mana dalam firman-Nya yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, qul bifadlillah wa birahmatihi fabizalika falyafrahu wa khairum mimma yajma'un. Ketika itu Allah berfirman, Allah menyatakan apa?
bagaimana Quran dan rahmat Allah ini lebih daripada apa yang kita kumpulkan di atas dunia. Allah suruh kita bergembira dengan Quran dan rahmat Allah. Ketika itu Allah suruh kita mengambil peluang, kerana rahmat Allah ini memberikan jaminan untuk kita masuk dalam syurga Allah. Tanpa rahmat Allah, suatu ibadah itu belum tentu ada jaminan untuk masuk dalam syurga Allah Subhanahu wa ta'ala. Banyak jaminan-jaminan yang Allah telah berikan kepada kita untuk mendapat kita masuk dalam syurga Allah Subhanahu wa ta'ala. Saya pernah ceritakan pada tuan-tuan 3 perkara yang Allah memberi jaminan. Yang pertama, berperang di jalan Allah. Hari ini kita tak perang, tuan-tuan. Yang selalu kita perang dalam Facebook. Kita tulis macam-macam, kita perang. Kita perang. Itu bukan berperang di jalan Allah. Yang kedua adalah orang yang solat berjemaah. Hari ini tuan-tuan dah dapat nak laksanakan solat berjemaah. Jaminan daripada Allah adalah orang solat berjemaah. Dan yang ketiga adalah orang yang masuk dalam rumah memberi salam. Balik rumah beri salam betul-betul, Assalamualaikum. InsyaAllah itu adalah jaminan Allah untuk kita masuk dalam syurga-Nya. Jangan balik rumah beri salam Assalamualaikum. Assalamualaikum tu tak ada maksud. Assalamualaikum tu bahasa WhatsApp. Assalamualaikum tu bahasa kita bercakap-cakap dengan kawan-kawan yang ringkas secara adat, yang selalu kita perlakukan. Tidak ada kebenaran di dalam Assalamualaikum. Jadi beri salam balik rumah betul-betul, Assalamualaikum. Orang nampak beri salam Assalamualaikum tu lagi garang daripada Assalamualaikum. Kalau tak percaya tuan-tuan balik rumah, tuan-tuan beri salam Assalamualaikum, orang nampak garang. Orang dalam rumah nampak garang. Nak garang benar apa? Cuba tuan-tuan beri cakap Assalamualaikum, nampak macam lembut. Tetapi hakikatnya kita tengok yang mana Allah terima, Assalamualaikum ke Assalamualaikum. Yang Allah terima adalah memberi salam Assalamualaikum, adalah jaminan untuk kita masuk dalam syurga Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik tuan-tuan, hadirin kasih Allah, panjang pula mukadimah. Hari ini sebenarnya saya nak ceritakan sedikit berkenaan tajuk keluarga sakinah, mawaddah, warahmah. Hari ini tuan-tuan, hadirin kasih Allah yang datang ke dalam masjid rumah Allah ini, majoritinya sudah berkahwin. Dalam firman Allah Subhanahu wa ta'ala yang berbunyi, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa min ayatihi an khalaqakum min anfusikum azwaja litaskunu ilaiha wa ja'alana bainakum mawaddatun wa rahmah. Apa yang Allah maksudkan dalam firman Allah Subhanahu wa ta'ala ini? Dan termasuklah kekuasaan Allah Subhanahu wa ta'ala tatkala Allah menjadikan kita semua ini berpasang-pasangan agar kita semua dapat meraih kedamaian, kecintaan dan saling berkasih sayang. Namun bagaimana caranya untuk kita meraih keluarga yang bahagia? Hari ini kita dah kahwin tuan-tuan, yang mana dah ada anak, yang mana dah ada cucu. Tetapi bagaimana cara untuk kita meraih kepada suatu keluarga yang bahagia? Kalau daripada baginda Nabi Ibrahim alaihissalam, dia lebih berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala yang berbunyi, saya pun lupa doa dia. Sekejap, nanti kalau saya ingat saya baca ya. Saya lupa pula. Berkenaan tentang tidak meninggalkan solat. Masya Allah, saya lupa betul. Dan bagaimana pula cara kita untuk meraih kepada kedamaian? Kita mengambil kepada tip-tip sedikit. Kita mengambil kepada tip bagaimana untuk kita mencapaikan kepada keluarga sakinah, mawaddah, warahmah. Yang pertama, apa yang perlu kita buat? Ini pesanan sebenarnya. Pesanan ini kita pesankan kepada anak-anak kita yang belum berkahwin dan anak-anak kita yang hendak berkahwin. Jadi kalau kita dulu tak dapat nak jalankan cara-cara sedemikian, maka ketika itu
kita ajar anak-anak kita. Kita beritahu anak-anak kita bagaimana kalau kita nak mendapatkan kepada keluarga sakinah, mawaddah, warahmah apabila kita telah di alam perkahwinan. Jadi yang pertamanya yang disyorkan oleh Islam adalah berkenaan tentang niat. Berkenaan tentang niat itu iaitu innamal a'malu binniyat. Suatu amalan yang bergantung kepada niat. Jadi kalau kita nak kahwin, tuan-tuan, sebelum kita bernikah, kita pasang niat. Bagaimana kita nak pasang niat tu, tuan-tuan? Bukanlah kata kita pasang niat, saja aku berkahwin kerana aku nak dapat anak banyak ramai, anak ramai-ramai. Tidak. Sebenarnya yang disarankan dalam Islam apabila kita melahirkan niat di dalam hati adalah sahaja aku bernikah adalah kerana ibadah, kerana Allah Ta'ala. Nikah ini adalah satu ibadah. Jadi kita jadikan satu keluarga yang bermulanya daripada ibadah, maka hasilnya apabila sampai ke akhir nanti dengan ibadah yang kita lakukan. Sebab itu jika niat kita ini tulus di dalam hati, dalam perkahwinan, maka Allah akan merahmati perhubungan di dalam kekeluargaan. Kita nakkan Allah rahmat keluarga kita, Allah memberikan kerahmatan dalam keluarga kita. Hari ini kita tengok berapa ramai keluarga yang berpecah belah. Berapa ramai anak-anak daripada hasil perkahwinan itu tidak sampai kepada target yang kita nak. Kita nakkan anak kita ini pandai, kita nakkan anak kita ini soleh dan solehah, kita nakkan anak kita mempunyai akhlak-akhlak yang baik, kita nakkan anak kita ini maju ke hadapan. Tetapi hari ini berapa ramai yang dapat daripada hasil perkahwinan? Ini kerana tidak memasang kepada niat yang asal. Niat yang asal itu menjadikan perkahwinan itu sebagai ibadah. Sebab itu, tuan-tuan, kita ajarkan anak-anak kita, kalau mana nak memulakan perkahwinan, masukkan di dalam hati, berkahwin bukan kerana nak berseronok-seronok. Memanglah berkahwin itu satu keseronokan, akan tetapi mulakan perkahwinan itu daripada sebuah ibadah. Kita tengok berapa ramai orang yang dah berkahwin, malam pertama bersama dengan isteri mereka. Kita tengok bagaimana kerana keseronokan ketika itu, maka dia menjalinkan hubungan bersama dengan isterinya tanpa doa-doa yang mengiringi terhadap perhubungan ketika bersama dengan isteri. Kita tengok, tuan-tuan, berapa ramai. Bukan kata diorang, kita pun boleh tengok betul diri kita. Adakah kita bersama dengan isteri kita ketika itu dengan doa-doa supaya menghindari daripada syaitan yang mengganggu ketika itu? Kita tengok ayat-ayat ataupun doa-doa banyak disarankan dalam Islam supaya kita ini bersama dengan isteri kita ketika itu dalam keadaan yang dielakkan daripada gangguan-gangguan iblis dan syaitan. Tetapi hari ini berapa ramai yang bersama dengan isteri mereka dalam perhubungan perkahwinan ketika itu yang bersama pula dengan syaitan dan iblis. Kita tengok, tuan-tuan, berapa ramai. Kita tengok. Hari ini kita tak payah cerita pada orang lain, kita tengok pada diri kita sendiri. Ya Allah, aku dulu lupa nak baca doa. Masa aku dulu bersama dengan isteri aku, sehingga kan melahirkan seorang anak. Itu baru doa, tuan-tuan. Ketika isteri kita mengandung, Allah telah memberikan rezeki isteri kita ini mengandung, bagaimana pelaksanaan yang kita lakukan? Bagaimana, tuan-tuan? Kita tengok. Kita pun tak ajar isteri kita sembahyang. Sebab itu tip yang kedua adalah mencontohi rumah tangga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
Seperti mana dalam ayat Al-Quran yang berbunyi, laqad kana lakum Rasulullahi uswatun hasanah. Sesungguhnya Rasulullah itu merupakan suri teladan bagi kalian yang orang beriman. Bagi kita ni orang yang beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan hari akhirat. Jadi dekat situ tuan-tuan, mencontohi keluarga baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu sangat penting. Kita tak pernah nampak keluarga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tuan-tuan. Kita tak pernah nampak lagi. Tetapi cerita-cerita daripada ulama-ulama, daripada ustaz-ustaz menyampaikan bagaimana keluarga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa yang perlu kita contohi, iaitu yang pertama adalah jaga solat. Jaga solat bagaimana Rasulullah SAW memberitahu kepada isteri-isterinya untuk jaga solat. Kerana menjaga solat ini adalah kunci kebahagiaan dalam sebuah keluarga. Ini tuan-tuan, kalau tuan-tuan nak tengok keluarga tuan-tuan bahagia, mulakan hari ini tuan-tuan cek. Balik cek nanti, isteri tuan-tuan dah sembahyang belum? Anak tuan-tuan dah sembahyang belum? Dah solat belum? Suatu keluarga yang duduk di dalam rumah ketika itu, kita cek. Dan kita sekali lah kita cek, kita dah sembahyang belum? Kita duduk asyik musyawarah dekat keluarga kita ke, bini kita ke, dah sembahyang belum? Kisahnya kita tak sembahyang. Lagi-lagi kan kita orang lelaki yang disuruh untuk solat berjamaah. Jadi isteri kita dekat rumah solat secara sendirian, tak ada masalah, solatlah. Balik kita tanya, dah solat sebelum? Yang panggilan yang kita perlu memanggil kepada isteri kita. Kita tengok contoh kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bagaimana dia memanggil isterinya Aisyah. Ya Umairah. Kerana Siti Aisyah ni orangnya putih sehingga pipinya merah, dia panggil wahai Umairah. Wahai Umairah ni maksudnya apa? Pipi yang merah-merah. Kalau bini kita pipinya pink, kita panggil ya pink. Boleh? Jangan pula panggil itu, terperanjat pula ni. Jadi panggillah wahai sayang, darling ke, sayang ke, isteri abang yang tercinta. Mentang-mentang isteri kita ni dah gemuk, dah tua, gemuk. Dia panggil saja, gemuk. Hati seorang isteri ini, tuan-tuan, apabila menjadi jahat, bermulanya punca daripada seorang suami. Kita tak nak isteri kita jatuh nusyush, tetapi kita mengajar kepada isteri kita perkara tidak baik. Jadi dekat situ tuan-tuan, ini adalah tip-tip utama untuk kita menjaga kepada keluarga kita. Panggilan yang manja-manja. Lepas tu kita ajarkan kepada isteri kita berkenaan tentang solat. Baru saya teringat, Rabbi ja'alni muqimus salati min zurriyyati. Ini kata-kata Nabi Ibrahim. Minta dengan Allah supaya Allah jadikan anak dan isterinya daripada kalangan orang yang tidak meninggalkan solat. Nabi Ibrahim tahu orang yang tidak meninggalkan solat ini memegang satu kunci kebahagiaan dalam keluarga. Baik. Apa lagi cara yang boleh kita contohi kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam daripada perbuatan. Perbuatan. Inilah contoh utama yang perlu kita tunjukkan kepada isteri kita. Kerana kita telah mengambil satu amanah daripada Allah, pindahnya kekuasaan daripada keluarga pihak perempuan itu tadi menjaga isteri kita berpindah kepada diri kita di dalam perkahwinan. Kita sebenarnya tuan-tuan, apabila di alam perkahwinan, setelah ijab dan kabul itu dijalankan dan sahlah pernikahan kita, maka berpindahlah satu amanah penjagaan daripada seorang keluarga, sebuah keluarga perempuan berpindah kepada diri kita. Kita bersetuju untuk mengambil amanah ini daripada ijab dan kabul yang kita lafazkan semasa pernikahan. Kita lupa. Kita cakap, aku dah bayar mas kahwin, aku dah bayar hantaran, pindah hanya dia tak jadi isteri. Itu yang kita faham.
Hakikatnya apabila pindahlah kita telah membayar mas kahwin ataupun hantaran tadi, dan bersetujunya diri kita untuk mengambil alih tugas amanah keluarga tadi yang perempuan berpindah kepada kita, itu adalah amanah yang paling besar. Seperti baginda Rasulullah SAW mengatakan, kata Allah apa? Orang yang mendapat syafaat di akhirat nanti adalah termasuk dalam, pertamanya adalah imam yang adil. Yang keduanya, orang yang berkasih sayang antara lelaki dan perempuan kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Ini baru dua saya ceritakan. Ada lagi yang lain yang saya tak ceritakan. Kita mengambil pada dua perkara. Yang pertama, imam yang adil. Siapa yang adil? Bukan Pak Imam. Bukan imam yang jadi imam masjid ini yang dimaksudkan oleh baginda Rasulullah SAW, yang dimaksudkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Bukan. Akan tetapi pemimpin yang adil. Bukan Perdana Menteri, pemimpin terhadap keluarga. Kalau Perdana Menteri, pemimpin kepada rakyat. Bos, pemimpin kepada pekerja. Ini adalah seorang suami memimpin terhadap isteri kita. Dekat situ tuan-tuan, kalau kita tidak adil ketika itu, maka pada hari akhirat nanti kita tidak mendapat perlindungan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita tidak mendapat syafaat daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Bagaimana keadaan kita bila berada di padang mahsyar tuan-tuan? Ketika itu kita dalam keadaan yang telanjang bugil. Kita ni semua telanjang. Tuan-tuan telanjang, saya pun telanjang. Dalam keadaan yang bugil. Ketika itu kita tidak sempat memikirkan hal-hal telanjang ini tadi. Kita tak sempat nak fikirkan untuk viral-viralkan gambar-gambar bugil ini lagi. Tak sempat, kerana ketika itu kita memikirkan bila nak dijalankan perhitungan di Mahkamah Agung Allah Subhanahu Wa Taala. Kerana ketika itu Allah telah memegang buku amalan kita, amalan ashabul yamin, ashabul shimal. Kita kat sana tuan-tuan, dekat akhirat nanti, dekat padang mahsyar, dibahagikan kepada tiga golongan. Satu golongan yang diberi nama al-mukarramun. Golongan yang kedua ashabul yamin, dan golongan yang ketiga dinamakan ashabul shimal. Kat mana kita nak duduk? Kalau hari ini kita berada di atas dunia, tidak mengumpulkan alat peralatan untuk kita bina rumah dekat syurga, maka banyaklah peralatan untuk kita bina rumah di neraka. Dua saja. Dalam agama, dua saja perkara. Pertama, taat kepada Allah. Yang kedua, menghindarkan larangan Allah. Kalau kita tak boleh taat kepada Allah, maka kita akan ambil larangan Allah. Itu saja tuan-tuan. Jadi atas dunia ini kita sediakan peralatan untuk kita bina rumah di dalam syurga. Ini adalah permulaan apabila kita berada atas dunia. Dan bagaimana dekat hari akhirat nanti tuan-tuan? Satu hari duduk di akhirat bersamaan 1000 tahun lamanya duduk di atas dunia. Berapa lama duduk ke akhirat nanti? Wallahu a'lam. Beribu tahun. Sehingga ada yang menyatakan, para ulama menyatakan sehingga beribu tahun. Kalau beribu tahun di akhirat, dekat dunia berapa lama tuan-tuan? Ya Allah, tidak terkira. Hari ini kita duduk atas dunia 60 tahun pun kita rasa macam lamanya duduk atas dunia. 60 tahun saja tuan-tuan. Bagaimana keadaan kita nanti bila berada di padang mahsyar? Baik tuan-tuan, hadirin kasih Allah, kita menyambut kepada keluarga Sakinah Mawaddah Warahmah, insya-Allah 1/19 sebelum itu kita berhenti. Bagaimana dengan kesabaran kita mengatasi masalah-masalah rumah tangga? Kadang-kadang tuan-tuan, masalah ini bermulanya daripada luar. Kerana tidak sabarnya kita menangani kepada permasalahan itu, kita bawa balik rumah, kita campur adukkan dengan permasalahan rumah tangga. Ketika itu kita tidak boleh mengimbangi terhadap diri kita, maka bergaduhlah kita suami isteri.
Bagaimana cara percakapan yang kita nak ajarkan kepada isteri kita dengan perkataan-perkataan yang elok. Bila dah kita ajar bini kita ini dengan perkataan-perkataan yang kasar, ketika itu apabila isteri kita melaksanakan perbuatan seperti mana yang kita lakukan, maka kita kata isteri kita kurang ajar. Tetapi bermulanya daripada didikan awal seorang suami. Jadi kita kena ajar isteri kita baik-baik. Timbulkan kasih sayang terhadap isteri dan anak-anak. Timbulkan. Kalau pagi nak pergi kerja tuan-tuan, sekurang-kurangnya tidak pun kita peluk isteri kita. Kita peluk isteri kita itu penambahan erat terhadap hubungan suami isteri. Tak payah lama tuan-tuan, 10 saat saja. Peluk isteri kita, abang nak pergi kerja, peluk 10 saat, kucup dahinya, tanda kasih sayang seorang suami terhadap isteri. Seperti mana baginda Rasulullah SAW buat terhadap isterinya, nak keluar rumah mengucup dahi isterinya. Jangan pula kita pergi kat depan rumah tak tunjuk kat orang, "Oh, aku ni sayang kat bini," pergi cium, kucup dahi. Wah, habis kucup dahi dia kucup pula mulut. Jangan buat macam tu. Orang pula cakap dah gila ke apa kita ni. Jadi tunjukkan kasih sayang kita ini terhadap isteri kita, mengucup dahinya kalau kita nak pergi kerja tuan-tuan. Tunjukkan akhlak. Yang ketiga adalah tunjukkan akhlak yang baik. Khairukum li ahlihi wa ana khairukum li ahli. Sebaik-baik kita ini adalah orang yang paling baik dengan keluarganya. Dan kata Nabi, saya adalah orang yang paling baik dengan keluarga saya. Jadi bagaimana Nabi tunjukkan akhlak kepada isterinya, maka kita tunjukkan akhlak yang baik kepada keluarga kita. Itu adalah berkenaan tentang bagaimana kita menjadikan akhlak itu suatu perkara yang amat besar dalam kehidupan keluarga kita. Akhlak ini sifat peribadi. Orang kadang-kadang darjah tinggi tuan-tuan, belum tentu akhlaknya ada. Begitu juga dengan orang yang akan sama juga. Kadang-kadang belajar agama tinggi, tetapi akhlaknya tidak tinggi. Yang orang respect adalah berkenaan tentang ilmu yang tinggi dan akhlak yang tinggi. Jadi walaupun kita ni kadang-kadang belajar agama tinggi tuan-tuan, belum tentu akhlak kita ini boleh kita tunjukkan dalam keadaan akhlak yang baik. Tak lagi tuan-tuan. Jadi kita kena rajin muhasabah diri. Kita kena jadikan diri kita ni seperti orang-orang yang zuhud, merendah diri, tawaduk kepada Allah Subhanahu wa taala. Walaupun Allah telah memberikan kesenangan, kenikmatan kepada kita hari ini, tetapi kita tetap merendah diri, berbaliklah diri kita ini kepada fitrah asal, iaitu hamba Allah. Dan akhir sekali adalah tolong menolong dan memaafkan. Wa ta'awanu 'alal birri wal taqwa wa ta'awanu 'alal ismi wal 'udwan. Tolong menolonglah kalian, kita ni semua, dalam kebaikan, janganlah tolong menolong dalam dosa dan kemaksiatan. Ajar isteri perkara yang baik-baik. Yang tolong abang, bantu abang kalau sayang kerja nanti, bantulah keluarga kita. Beri kebenaran kepada isteri bekerja, boleh, tak masalah. Beri kebenaran kepada isteri untuk bekerja, untuk membantu keluarga. Jangan pula kita suruh isteri kita bantu dalam kemaksiatan. Yang awak kerja, jualkan barang-barang ni, barang-barang yang haram. Abang tak ada rumah, tolong jualkan barang-barang abang. Apa dia bang? Jualkan benda-benda yang dilarang. Jual air ketum, jual dadah. Tolong jualkan. Kalau awak jual tak nampak sangat, pihak berkuasa dia kata. Tak boleh kita mengawahkan isteri kita untuk menjualkan, membantu kita dalam menjual kepada perkara-perkara yang tidak elok. Belikan abang nombor ekor sekejap dia. Awak kalau pergi kedai pejabat agama tak tangkap, awak perempuan. Kalau abang yang pergi, nanti pejabat agama tangkap. Bini dia pun pergilah beli nombor. Saya tak nak bagi nombor lah, nanti hari ni pergi beli nombor pula. Jadi dia nolong kepada
kemaksiatan, maka perkara itu sebenarnya adalah tindak balas yang tidak baik dalam untuk mengatur sebuah keluarga yang untuk mencapai kepada keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Sebab itu tuan-tuan hadirin hadirat yang dikasihi Allah, sebagai seorang suami adalah ketua kepada keluarga, maka kita hendaklah menunjukkan kepada sikap dan akhlak yang baik kepada keluarga kita, tunjukkan kasih sayang kita agar menjadikan suatu keluarga yang dirahmati oleh Allah. Dan dalam perbuatan yang kita lakukan dalam sebuah keluarga itu, mudah-mudahan Allah merahmati perbuatan yang kita lakukan dan mendapat jaminan untuk kita masuk dalam syurga Allah Subhanahu wa taala. Baik tuan-tuan hadirin hadirat Allah, itu saja yang saya boleh dapat kongsikan kerana masa pun dah nak habis. Sedikit berkenaan tentang bagaimana untuk kita menjaga sebuah keluarga di dalam kehidupan suami isteri apabila kita menghadapi keadaan dunia yang semakin lama semakin hebat, berada di akhir zaman, banyak perlakuan-perlakuan yang boleh mendatangkan kepada kemaksiatan, maka kita dapat hindarkan. Mudah-mudahan kita rahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik tuan-tuan hadirin hadirat kasih Allah, itu saja yang dapat kita kongsikan pada hari ini. Yang baik itu datangnya daripada Allah, yang kurang itu datangnya daripada diri saya sendiri. Kita akhiri kuliah Jumaat ini dengan tasbih kafarah dan bacaan surah Al-As. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illallah astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'ashr innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa 'amilus solihat wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi lana min amrina rashada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.